Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Salam Ramadan dari Akak. Bertemu lagi kita dalam slot meremang. Hari ni, Akak nak kongsikan satu kisah mengenai seorang lelaki tua. Bukan sebarangan lelaki tua tau korang. Kisah ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber Akak yang dikenali sebagai Saiful. Kalau korang nak tahu apa sebenarnya kisah pasal lelaki tua ni, korang kena stay dengar sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak minta maaf sebab kisah kali ni tak diketahui tahun bila kejadian ni berlaku. Tapi kan, kejadian ni berlaku kepada seorang pemuda di mana pada masa tu pemuda ni dia tinggal berjauhan. Maknanya dia tinggal jauh daripada satu pekan ni. Masa tu pemuda ni nak pergi jalan-jalan. Tapi bila dia start enjin motor dia, dia nampak minyak berada pada paras E. Jadi dia pun rasa macam siapa pula lah yang naik motor aku ni tak isi minyak motor. Bengang lah kan kawan tu kan. Nak pergi jalan-jalan tiba-tiba motor pula duduk paras E. Dia pun cakap tak apalah, dia malas nak bising, dia budak baik. Lepas tu dia pun pergilah orang kata ambil helmet dia lah. Tadi cadang-cadang nak pergi jalan-jalan je dekat kawasan tu je. Tapi dah nak isi minyak motor kenalah pakai helmet. Jadi akak kenali dia sebagai Saad, bukan nama sebenar. Saat ni pun pergilah masuk balik rumah, ambil helmet, nak pakai helmet, nak pergilah isi minyak motor. Masa tu, mak dia tegur lah. Kau nak ke mana, Ad? Dah nak maghrib, nak dekat maghrib ni kau nak ke mana, Ad? Ad nak keluar kejap lah, mak. Ad nak isi minyak motor macam tu lah. Dah dekat nak maghrib ni, duduk je lah kat rumah kan. Tapi Ad ni, dia degil. Dia tetap juga nak teruskan niat dia nak isi minyak motor. Mesti dia ada plan nak gimana tu. Lepas tu Saad ni pun start enjin motor dia. Dalam hati dia cakap, entah sampai tak tidak dekat kedai, dekat apa, petrol pump mau. Sampai ke tak aku ni, sempat tak aku ni. Sebab memang betul-betul dah rapat. Betul dah minyak dia. Bila dia bawa motor dia, dalam hati dia terus dia cakap, minta-mintalah sampai. Ya Allah, mintalah sampai kan. Dalam-dalam duk berdebar sampai tak sampai tu, ada seorang lelaki tua tiba-tiba menahan motor dia dari kejauhan. Saat nampak lelaki tua tu tau, dia pun cakap lah, aku ni motor dia lah tak ada minyak, aku nak berhenti lagi. Nak berhenti tak nak. Dia fikir macam tu, nak berhenti tak nak. Dalam keadaan semak samun hutan macam ni. Sebab pekan dia tu melintasi kawasan agak hutan jugalah kan. Jadi siapa, pakcik manalah pula tiba-tiba muncul kat sini kan, dalam keadaan masa macam tu. Maksudnya dalam nak menuju ke maghrib tu, siapa pula yang berada dekat kawasan macam tu kan. Lantaklah macam tu, bila dia tengok pakcik tu memang beria betul, tahan motor dia, beria sangat-sangat. Dia pun budak baik kan. Dia pun berhenti motor dia tu. Berhenti, of course lah kena matikan. Lagi nak hidupkan enjin motor tu, lagi cepat lah minyak motor dia tu habis. Dia berhentikan, dia matikan enjin motor dia. Dia pun tanya pakcik tu beradab, ada apa-apa yang saya boleh bantu pakcik? Macam tu, bagus kan? Lepas tu pakcik tu pun cakap, boleh tolong pakcik tak? Pakcik nak ke pekan, pakcik ada hal, boleh tak tumpangkan pakcik? Jadi dia pun cakap, memang saya nak ke pekan pun pakcik, saya nak isi minyak motor. Tapi satu je masalah dia. Pakcik tu pun tanya, ada apa-apa ke yang pakcik boleh tolong? Jadi lagi pakcik nak tolong, bendanya pasal minyak motor. Jadi Saad bagi tahulah, sebenarnya macam ni pakcik, motor saya ni dah nak habis minyak. Saya risau nanti dalam perjalanan ke pekan tu
Tiba-tiba minyak motor saya mati. Minyak motor mati. Tiba-tiba motor saya mati. Lepas tu dengan pakcik-pakcik sekali kena ikut saya nak tolak motor ni. Tak menyusahkan pakcik ke? Jadi pakcik ni pun cakap, tak apa pakcik tak kisah. Berbunyi pakcik tak kisah macam tu. Saat pun cakap, tak apalah pakcik tumpanglah saya. Kebetulan kita memang sehaluan nak ke Pekan. Jadi pakcik tu pun naiklah motor tu. Masa pakcik tu naik motor tu, Saat ada terfikir tau, dari mana pula arah pakcik ni Rumah tak ada kiri kanan, tapi pakcik ni berjalan. Tak apalah, dia kata. Mungkin pakcik ni ada mati kereta ke motor ke kat belakang-belakang. Aku bukan nak tahu kan. Dia diteruskan perjalanan dia. Sampailah dekat Pekan. Pakcik tu minta nak turun. Jadi masa tu, Saat ni pun tak sembang panjang lah naik motor masa tu kan. Saat tu pun turunkan pakcik tu. Lepas tu, pakcik tu cakap dekat Saat, kamu tak payahlah isi minyak motor ni. Motor ni takkan habis minyak dia. Macam tu pula cakap pakcik. Terkejutlah Saat ni. Saat pun macam tanya pakcik, pakcik, motor saya ni memang dah nak habis minyak. Memang dah rapat sangat dah. Entah sampai ke tidak dekat stesen minyak, saya pun tak tahu. Jadi, kenapa pula saya tak payah isi minyak motor? Jadi, dalam-dalam duk soal ni, kamu dengar cakap pakcik, kamu tak payah isi minyak motor ni. Selagi kamu tak isi minyak motor ni, selagi itulah minyak motor ni akan sentiasa ada untuk kamu. Macam tu. Di Saat pun dalam berfikir macam tu kan. Masa diturunkan pakcik tu, dia matikan motor. Yelah, tak nak lah menyembang dalam keadaan motor hidup satgiran, tiba-tiba minyak tak ada, mati pula kan. Dia pun cuba nak untuk buka balik kunci, nak hidupkan motor balik semula, nak start balik motor tu. Dalam-dalam nak start motor tu, dia nak cakap lah kat pakcik, terima kasih, budak baik kan. Lepas tu bila dia tengok ke arah pakcik sekejap je kot, bukan lama mana pun, memang betul-betul tak sampai beberapa second lah, dia pandang balik ke arah pakcik tu, dah tak ada. Pakcik tu dah tak tahu dah menghilang ke mana. Dia tengok kiri tak ada orang, kanan tak ada orang, depan tak ada orang, belakang tak ada orang, tengok atas lagilah mengarut tak ada orang kan. Jadi dia pun malas lah aku nak fikir bukan-bukan apa semua. Tak kisahlah macam tu. Budak baik. Lepas tu dia pun meneruskan perjalanan dia pergi ke petrol pump, ke stesen minyak untuk isi minyak motor. Masa dia stop motor tu, dah duduk dekat dia punya stesen tu, masa tempat pump tu dah duduk situ dah. Tapi dia boleh terfikir tau, aku ni nak isi ke tak nak minyak ni? Aku ni nak isi ke tak nak minyak? Duk nak isi, tak nak isi, nak isi, tak nak isi apa semua. Bang, abang nak isi minyak motor ke bang? Saat jadi bela. Tak apalah dik, tak apa. Okey, tak apa dik. Macam tu. Lepas tu, Saat pun bawa tolak motor dia kan. Tolak motor dia pergi ke tepi, dia duduk fikir. Nak isi minyak motor ke tak nak? Nak isi minyak motor ke tak nak? Betul ke tak pakcik cakap? Apa yang pakcik cakap tadi betul ke tak? Duk dalam confuse macam tu. Apa kata kalau aku dengar cakap pakcik tu? Kebetulan dalam bakul motor Saat tu ada raga pula dah. Ada botol tau, botol kosong. Okey, cantik. Aku ambil botol ni, aku pergi isi minyak untuk standby. Manalah tahu kokot lah motor aku tiba-tiba mati pula tengah jalan. Satu hal pula aku nak patah balik. Jadi dia pun isi minyak petrol tu dalam botol tu tahu, standby, bubuh lah dalam raga dia. Dia pun start motor macam biasa, bismillahirrahmanirrahim, nak balik. Bila nak balik tu kan, berdebar juga weh. Kok lah mati tengah jalan. Tadi dah dekat maghrib, sekarang tentu dah gelap. Lepas tu, dia meneruskan perjalanan dia dengan lampu yang terang tak terang tu. Balik ke rumah. Korang, sampai kat rumah korang, minyak yang rapat tadi, motor dia masih lagi hidup, masih lagi ada minyak, boleh digunakan sampai dekat rumah semula. Pelik ke tak pelik? Misteri ke tak misteri? Lepas tu dia cakap mungkin lah kebetulan je ni, dia kata kan. Esoknya dia guna balik motor dia, dia start balik, hidup. Disangka kan selalu kan dah jadi macam tu dah tak hidup. Hidup. Dia bawa ronda motor dia. Sajalah dia nak ronda bagi jauh sikit, nak tengok betul ke tak betul. Bukan fikiran dia nak fikir tuju betul tak betul pakcik tu cakap macam tu, pakcik tua tu kan. Tapi dia macam makin mendapat jawapan. Sebenarnya Saat makin rasa seram tau. Sebab dia mula rasakan yang dia jumpa pada petang senja tu bukan manusia.
dia mula rasa macam tak nak keluar rumah. Macam tu. Jadi dari hari ke hari, Saad pun bawa lah motor dia tanpa mengisi minyak motor. Betul lah pakcik tua tu cakap. Orang tua tu cakap tu kan. Memang betul, motor ni selagi dia tak bubuh minyak motor, selagi itulah motor tu hidup. Bukanlah hidup 24 jam. Maksudnya nak guna tu hidup. Tak adalah macam habis minyak macam tu. Jadi dia pun cakap tak apalah, ini satu kelebihan lah untuk dia kan. Rezeki lah kan. So dia pun tak apalah, aku tak payahlah isi minyak motor macam tu. Tapi kan satu hari dia tak tahu pun. Tapi kan lepas tu dia tak tahu pun yang ayah dia ni nak guna motor. Masa tu rasanya dia tengah tidur. Boleh rasa pula Kak ya cerita. Masa tu dia sedang tidur. Ayah dia nak ke pekan. Jadi kebetulan lah masa tu kenderaan ayah dia tak dapat digunakan. Jadi ayah dia pun ambil kunci motor. Biasalah tu anak beranak tu ambil kunci motor tak minta izin, itu memang dah biasa. Jadi ambil kunci motor tu, pergilah naik motor. Masa tu lah ayah dia cakap, Saad ni, apalah naik motor, minyak motor tak ada, macam manalah dia naik motor, minyak motor tak ada. Dah Jadi susah, satu kesusahan pula pada ayah dia ni. Nak naik motor tu entah sampai ke tak, dekat pekan pun tak tahu. Kebetulan lah masa tu ayah dia nampak ada botol berisi petrol masih lagi ada dalam bakul, dalam raga motor tu tau. Jadi ayah dia pun cakap, dah ni minyak motor ni nak buat apa pula? Dah kenapa minyak motor ni biarkan dalam bakul macam ni? Apa lagi? Ayah dia pun tonggengkan lah minyak motor tu masuk dalam motor tu. Bila sampai kat pekan, ayah dia pergilah petrol pump nak isi lagi minyak tambah kan. Sayang anak kan, ayah yang baik. Lepas tu balik rumah macam biasalah, tak ada masalah apa semua kan. Bila Saad ni dia dah sedar, dia dah bangun, dah sedar, dah standby nak keluar apa semua kan. Dia tengok minyak motor dia daripada dah full F. Akak nak sebut F susah sikit. Akak nak sebut F susah sikit. Dah sampai ke takuk F. Pasal apa pula motor aku ni penuh pula minyak motor ni, dah F ni. Siapa naik motor aku ni? Jadi Saad pun pergi ke dapur, tanya mak dia. Masa tu ayah dia memang dah tinggal minyak motor tu, memang dah ke mana tak tahulah kan. Dia tanya mak dia, "Mak, ayah naik motor ke? Siapa naik motor ni mak?" Macam tu. Jadi mak dia cakap, "Bapak kau lah naik motor, dah siapa lagi? Yang ada dalam rumah ni cuma engkau dengan bapak kau. Mak mana pandai naik motor," kata kan. Jadi dia pun cakap, "Yelah betul lah ayah. Masalah ni kenapa ayah tak tanya dulu nak naik motor ni?" Macam tu. Jadi mak dia pun pelik lah. Sejak bila pula bapak kau nak kena tanya kau nak naik motor? Bukan ke motor tu memang motor bapak kau ke? Kau jangan buat pelik lah Saad. Kan penampar makan ni kan. Macam tu. Jadinya bila jadi keadaan macam tu, Saad pun macam, aku ronda dululah bawa motor. Dalam hati lah, tak ada sembang dengan mak dia macam tu lah. Tak apalah mak, saya gerak dululah macam tu kan. Dia punya style dengan mak dia tu, saya gerak dululah macam tu. Dia bulat baik kan. Lepas tu bila dia bawa motor dia, sajalah dia nak tengok tahu motor dia ni nak mati ke tak nak mati kan. Jadi bila sampai Paras mana dah lama dah bawa, dah berjalan ke sana sini apa semua. Bila sampai Paras ni, dia sangkakan yang motor dia ni tak akan mati. Pakcik tu dah pesan dah, selagi kamu tak isi minyak motor ni, selagi itulah motor kamu ni akan ada minyak. Tapi bila dia dah isi, ayah dia dah isi, dia tak tahu yang motor dia ni akan mati. Jadi memang betul lah motor dia mati dekat tengah-tengah perjalanan dia. Nak tak nak, bertolak lah dia masa tu. Masa tu lah takkan nak bebel dekat ayah kan. Jadi pelik, perkara misteri jadi lebih misteri bila dia fikirkan siapakah pakcik tu, siapakah lelaki tua tersebut. Masa tu lah cepat-cepatlah dia tolak balik rumah apa semua. Menggigil juga dia, berfikir-fikir, aku ni sebenarnya dah berhadapan dengan apa sebenarnya? Aku dah jumpa apa? Aku dah tumpangkan apa? Sebab apa tahu? Masa dia tumpangkan pakcik tu, barulah nak teringat bila dah jadi macam ni kan. Nak teringat motor dia tak rasa macam bawa beban tau. Tak rasa macam bawa orang pun. Rasa macam dia naik seorang. Yelah, bila kita naik motor berdua, kita dapat rasakan berat motor tu tau. Maksudnya macam mana, kita dapat rasalah orang naik belakang kan. Tapi bila pakcik tu naik, dia tak rasa. Tapi dia tak layan tau perasaan tu. Lepas tu, masa yang dia nak sampai dekat pekan, nak turunkan pakcik tu kan, bila nak turun daripada motor, confirm lah sama ada pegang dia ke, ataupun terasa
Macam tu menurun motor kan, nak orang kata nak up diri tu, turun sikit motor. Tak ada rasa. Tiba-tiba dah pun berdiri dekat sebelah motor dia. Apa lagi nak dijawab? Akak pun tak tahulah nak kategorikan macam mana. Tapi akak cuma boleh bagi tahu lelaki tua tu memang menjadi misteri pada masa tu. Dan pada masa tu jugalah saat ni dia kurang untuk keluar waktu senja kan. Mak dia pesan, senja-senja ni kau nak keluar buat apa? Lebih baik duduk rumah. Jadi pengajaran pada cerita ni korang, kita dengar cakap orang tua kita, diorang ni makan garam lebih dulu pada kita. Bila terjadi sesuatu hal yang macam ni, apa lagi yang kita nak fikirkan? Apa lagi yang kita nak bagi tahu pada diri kita bahawa kita ni memang tak dengar cakap orang tua. Jadi selepas tu, saat dia memang dah tak keluar, tambah-tambah pula lepas pada maghrib. Jadi kisah untuk kali ni habis setakat ni. Akak nak pesan, jangan terlampau taksub dengan cerita-cerita yang pelik macam ni. Apa yang baik, kita jadikan tauladan. Apa yang buruk, kita jadikan sempadan. Kita ambil je pengajaran daripada kisah ni. Yang buruk, kita jangan ikut. Janganlah pula bila ada orang pelik lalu, korang tiba-tiba lah pula, pakcik nak tumpang saya. Jangan. Okey korang. Bye. Sekian dulu kisah akak pada kali ni. Perkongsian akak. Terima kasih saudara Saiful. Bye. Assalamualaikum. Bye.